Okay, terima kasih tadi Tuan Talha Ara. Kita ulang balik boleh sebab kenalkan diri saya, sebab saya sendiri pun lupa nak kenalkan diri saya. Saya Afiq Hafiz lah. Alright, dan biasanya kalangan ejen semua panggil saya dengan nama Tai Long. Saya bermula jadi ejen tanah ni dari tahun 2013 dan sampai sekarang lah. Saya juga adalah salah seorang team leader dekat dalam 5FIT punya group. Alright. Alamak. Lepas tu, tadi saya ada tengok kat soalan, ada yang tanya berkenaan banker dan lawyer, kena cari sendiri ke macam mana semua kan. So untuk lawyer dan banker jangan risau, walaupun anda di Perak, di JB ataupun Klang Valley, kita ada panel lawyer lah. Panel lawyer yang akan kita boleh advise, yang korang boleh guna. Okay. Dan apa lagi soalan-soalan tadi masuk. Okay. So far memang kerja jantan kerja yang masuk lah, tapi you guys kena buat lah. You guys tak buat, sama je, alright. Dan suka saya nak ingatkan kat sini, untuk korang yang join, macam saya pernah cakap sebelum ni lah untuk yang datang pada hadir sesi sharing hari ini, saya dah harap datang dengan minda yang untuk menjana pendapatan. Alright. So kita akan panggil Tengku Zairi. Tengku Zairi adalah salah seorang leader juga dalam grup 5FIT di Maxon. Okay, dah tak silap saya dia dah bermula dengan Maxon tahun 2017 atau 2018. Nanti sama-sama kita tanya dia. Alright. Tuan Zairi dah sedia ke belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang tak mengenali saya lagi, nama saya Tengku Zairi Izwal. Okey, dipanggil Zairi lah, panggil saya Zairi. Alright. So, hari ni saya nak bercerita macam mana saya punya life journey daripada saya awal dulu, since saya student lagi sampai ke apa saya nak cerita daripada student, nanti saya akan elaborate lah daripada awal nanti sampailah kerjaya saya di sebagai perundi hartanah di Maxon Realty. Alright, inilah diri saya dan saya akan ceritakan saya punya life journey daripada saya, macam saya cakap tadi, daripada student. So, kenapa saya nak cerita saya since daripada saya student? Saya start student life saya bermula pada Julai 2001. Masa tu saya ambil, saya nak tanya lah dalam ni kan, siapa yang dia punya student life dulu masa dekat UiTM Shah Alam? Sebab saya dulu kat UiTM Shah Alam. Cuba kalau siapa-siapa UiTM di hatiku, tolong tulis sikit UiTM di hatiku. Tulis komen UiTM di hatiku. Ramai. Okey. Bagus. Sebab saya dalam electrical engineering lah. Tak tahulah kalau you all perasan saya dulu start masuk UiTM di 2001 lah. Masa tu diploma and then macam sambung degree. Nice, ramai UiTM ni. Okay. So, sebelum saya start, saya nak tanya semua orang ni. Dalam semua ramai-ramai 91 orang ni. Boleh tak you all jawab kat sini, saya tanya kan. Apa status korang sekarang? Korang ni masih bekerja ke, tidak bekerja ke, ataupun you macam freelance? Maksudnya you ada buat kerja banyak-banyak lah. Ada juga yang masih bekerja ni. Office hour. Okay, not bad. Freelance pun ada, tidak bekerja pun ada. So, boleh katakan sekarang ni masih bekerja dengan freelance dia 50-50 tau. Yang saya nak tanya jugalah korang ni yang masih bekerja tu kan, kenapa memilih untuk nak jadi perundi hartanah tu? Sebabnya bila you nak kerja as a perundi hartanah, memerlukan macam masa yang lain tau. Maksudnya masa tu you macam nak manage betul-betul, sebab you office hour, you dah malam baru sampai rumah kan, contohlah lewat petang baru sampai rumah, and then bila you nak buat kerja tu. That's why saya tanya kenapa you memilih perundi hartanah kan. Tambah income, bebas hutang, nice. So maksudnya you nak tambah income lah kan. Alright, bagus. So dulu pun saya tak adalah nak cakap saya bekerja masa saya kerja rent dulu. Okay, so kebanyakannya memang semua nak buat duit extra. Alright, nak tukar bidang. Ramai. So, yang tidak bekerja ni memang, dia rasa ini yang boleh buat income dia, is good. And then freelance, yes, apa yang you kerja tu still kerja, and then at the same time you boleh buat kerja ni juga. Okay, thank you for the participant untuk jawab soalan ni. Okay, so berbalik kepada kenapa saya nak cerita pada student life. So, masa tu, kenapa saya cakap student life, masa tu, dugaan untuk saya tau. Kenapa saya cakap dugaan untuk saya, masa tu 2002 tu, part 2 tu, ayah saya meninggal dunia. So, time tu saya memang perlukan, orang cakap apa, saya tak ada apa-apa
macam pembelajaran daripada parents. So nak tak nak saya kena teruskan saya punya pembelajaran menggunakan apa yang saya ada, which is PTPTN yang tak berapa nak banyak sangat. And then dan time tu juga saya terpaksa bekerja di waktu malam. So memang saya dah, orang cakap apa, dah start struggle daripada student life lagi. So that's why saya dah terbiasa dengan kerja dua dalam satu hari yang sama lah. So masa saya tak nak panjangkan cerita, saya habis graduate time tu dalam around 2006 and then saya start kerja sebagai engineer 2007 tau. Masa tu gaji tak berapa banyak, dalam starting dalam 2,500 lah, 2,500. And then selepas saya kerja engineer tu kan, saya ada open F&B juga. Masa tu dekat Uptown Damansara Utama. Siapa yang pernah datang Uptown Damansara Utama? Saya ada buka kedai kecil lah, dia macam jual dimsum, jual otak-otak macam tu kan. So saya buat benda tu malam, pagi saya kerja engineer, malam saya kerja ni, pagi saya kerja engineer. Sebab kenapa saya terpaksa cari income, extra income? Sebab dalam family saya tak siapa yang nak support saya. Yelah nak cari duit kahwin semua kan, memang kena cari semua sendiri. So nak tak nak kena cari duit income yang lebih. Kalau saya tu ada, saya tahu pasal berkenaan perundian tanah, saya dah join dah. Tapi saya tak tahu lagi, masa tu tak tahu pun perundian tanah ni boleh buat income yang sebanyak yang apa yang saya dapat sekarang ni lah. Alright, so memang saya buka FMB. Kenapa saya tulis sampai 2012? Masa tu saya lepas saya jadi engineer, saya kena WSS tau. WSS maksudnya saya terpaksa diberhentikan lah, senang cerita, Disember 2012 masa tu. So masa tu dugaannya, orang cakap apa, itu year yang paling tough. Kenapa saya cakap, yelah dah lah you kena quit as engineer kan. And then pula January 2013, maksudnya 2 minggu sebelum saya nak kahwin, nak nikah tu, saya diberhentikan. Bayangkan macam mana saya nak kahwin dengan anak orang kan. Tapi saya perlukan, tak ada job, jadi nak kahwin. So mana saya nak teruskan life selepas itu kan, betul tak? So masa tu saya dah fikir macam-macam, tapi saya dapat compensation lah, which is dalam 6 bulan. Nasib Alhamdulillah saya masih ada F&B, tapi tak berapa banyak pun income dia, macam just dapat 1,000 macam tu je lah kan, which is tak cukup untuk cover saya punya komitmen bulanan. Yelah, kita dah ada banyak benda, nak bayar rumah, nak makan kan, ni lagi-lagi nak kahwin, nak kena support wife lagi. So time tu saya nak cuba cari job yang baru tau, saya cuba cari job, and then nak dijadikan cerita kan, masa tu saya cuba buka restoran pula, sebab yelah nak tambah income kan, nak cari job engineer masa tu tak dapat lagi. Tapi saya at the same time saya buka restoran. Itu maksudnya kedai mamak lah. Saya memang buka kedai mamak dengan kawan saya, share partner saya. And then tapi tak berapa lama lah, setahun saja, almost setahun setengah, hampir ke 2 tahun lah. Tapi itu orang cakap apa, terpaksa tutup sebab cost overhead yang sangat tinggi tau. Seriously sangat tinggi. Siapa yang pernah berniaga? Saya boleh jawab tak kat saya? Siapa yang pernah berniaga dalam ni? So you tahu tau, dia punya overhead tu sangat tinggi, betul tak? Macam saya buka restoran, saya nak kena bayar pekerja saya ramai 12 orang. Sebab saya kedai mamak ni 24 hours. So memang bayar elektrik, and then mamak kena ada yang makan makanan tu kan. And then makanan tu yang lauk-lauk tu kalau tak habis memang you terpaksa waste. Itu dah waste tau. Nak bayar benda, sangat banyak benda. Tu you tak tahu lagi pekerja buat hal, tukar kan. So sangat pening lah sebenarnya. Dan untuk orang yang macam saya nak manage restoran, sebab saya buka F&B tu, dia perlukan 2 pekerja je kan. Sebab kedai kecil, ini restoran. Dan dia punya bayar sewa pun tinggi, elektrik tinggi, nak bayar astro lagi kan. Betul dia ramai. Memang overhead yang sangat tinggi, betul tak? Makin lama makin tinggi, betul, waste tu banyak sangat. So masa tu dugaan juga buat saya, tapi saya cuba masa tu, sebab saya nak cari income juga, saya terpaksa mencuba. Itu diri saya lah, saya ni suka bisnes. And then saya buka restoran tak lama, lepas tu nak jadikan cerita kan, saya buka restoran March 2013, saya patah kaki April 2013. Masa tu saya pergi interview semua kan, nak minta kerja semua kan. And then macam kan, dia macam
semua orang macam terkejut. Saya datang interview tu dengan bawa tongkat tau. So dia orang macam impress lah. Tapi dia kata dia tak boleh nak accept saya sebagai engineer sebabnya saya patah kaki and then dia lah nak masuk site ke, nak masuk test floor ke, semua tak boleh kan. So which is dia kata suruh saya rehat dulu. So fine lah, it's okay. Dan biasa, dan nak jadikan orang cakap rezeki saya, memang dugaan tapi rezeki lah, saya panggil rezeki. Kenapa saya cakap rezeki? Sebab saya masa tu dapat masa kahwin tu, January 2013, Alhamdulillah saya dikurniakan baby. Lepas kira kahwin tu kira macam ni lah orang cakap apa benda tu, dapat terus baby kan, kira bulan 9 tu saya terus dapat baby. So itu lagi satu tanggungjawab saya lagi. Tapi tentu saya tengah patah kaki tau. Masa wife saya tu, saya nak bayar kos hospital tu, dia macam tak berapa nak ada duit tau. Sebab saya masa tu tak terfikir sebab saya nak bagi keselesaan untuk wife saya kan. Dan tu wife saya tak tahu saya tak berduit. Dia memang tak tahu. Tapi saya buat macam dekat, jangan risau, just deliver je kat sini. Dan apa yang saya buat is, saya terpaksa orang cakap pinjam kawan-kawan, tapi kawan-kawan dia tak nak bagi pinjam, dia share duit ramai-ramai and then cukup untuk saya bayar saya punya kos. Itu memang kawan-kawan saya daripada kecil sampai sekarang dia memang orang cakap brotherhood. So alhamdulillah dia memang membantu sangat-sangat saya. Okay, so nak jadikan cerita, masa tu kan saya macam cuba cari income, cuba cari job, nak jadi engineer. Masa tu kaki saya dah elok dah. Alhamdulillah setahun saya punya kaki dah elok. And then saya jadi as a rare. Masa tu 2014 tak silap saya dalam pertengahan lah macam tu. And then masa ni saya di agensi lain lah. Time tu saya start jadi property agent. Tapi biasalah bila you jadi property agent, dia macam ada orang cakap tak semestinya you akan dapat income terus, betul tak? Kan? You jangan macam terus masuk bulan depan dapat, tak. Kalau you tak ada macam buat marketing, you tak ada masuk dalam circle property, dah masuk circle kawan-kawan agent semua, property agent semua kan. So you tak boleh nak survive lama lah, masuk, faham tak? So saya cuba. Walaupun masa tu saya duduk dekat Damansara, tapi office kat Kajang, saya still pergi tau. Saya pergi sebab saya kenapa saya nak ambil tahu macam mana, saya ingin tahu macam mana dia orang boleh buat income daripada property ni. Which is tadi saya rasa Mr. Taha ada cerita kan, berapa you dapat semua commission tu kan, which is bagi saya agak banyak sebab gaji saya masa dekat engineering tak berapa banyak, 2,500. Paling last pun masa saya kena orang cakap kena USS tu dalam around 6 to 7,000 lah, itu paling tinggi saya lah kan. Itu pun dengan komitmen yang sangat tinggi, saya rasa tak boleh nak cover lah kan. So bila you kerja engineer, you jual 1 biji rumah pun you dah dapat sebanyak tu. So kalau saya fikir kan, kalau saya dapat jual 2 biji rumah sebulan, saya boleh cover kot. Masa itulah saya punya pemikiran. Tapi yes, memang ambil masa. Dan alhamdulillah masa tu dia saya selalu bergaul dengan senior kan. Dan tu dia orang tolong jualkan saya punya listing. You faham kan semua term listing semua Mr. Taha tadi dah explain kan. So daripada situlah saya start dapat income. Tapi benda tu take time lah. Bila you dapat income you nak kena bayar hutang. So macam banyak benda tau. You tak boleh nak spend lagi kan. So ambil masa sikit, which is ambil masa saya dalam setahun untuk saya stable. Sebab at the same time macam you all juga, saya buat freelance. Saya memang kerja saya buat apa-apa, saya jaga court futsal lah, saya jaga macam saya buat Grab lah, saya buat Grab and then saya jaga futsal. Saya memang buat masa 2014 tu, 2015. Masa tu Grab baru-baru lagi. So memang terpaksa buat benda tu sebab yelah nak dapat income kan, nak beli pampers susu semua ni kan. So nak terpaksa. And then sampai satu tahap alhamdulillah saya punya macam cakap masa first saya dapat income yang agak tinggi kan, time tu lah saya punya life changing lah. Dia macam turning point saya, turning point. Tapi yelah, you janganlah mengharapkan benda tu terus dapat. Dia ambil masa sebab you baru nak masuk circle tu, baru nak masuk kan.
So nak tak nak ikut senior semua ni. And then bila turning point saya tu, dia macam 5 digit, almost to cakap apa, agak banyak lah, dalam tak silap saya dalam 20,000 plus lah saya dapat time tu kan. Terus saya macam okay, duit ni saya dah boleh fikir untuk reinvest dalam marketing semua-semua, so dah boleh lah, dah boleh start balik, macam boleh start live balik tau. And then saya start pada 60 tau, 60 dulu, 65% portion saya, masa saya junior dulu saya 60%, 65%, 70%, and then 75%, lepas tu barulah management hire saya sebagai leader. Saya jadi leader time tu dalam 2016 lah, ambil masa saya 2 tahun untuk jadi leader lah. Dan saya start dah ada tim saya, tapi masa tu saya start run sampai 2016 tu dekat agensi tu lah, 17, 18, and then baru saya masuk ke Maxon. Kenapa saya cakapkan saya masuk Maxon? Sebabnya dulu dia tak ada sistem tau. So masuk saya, masa 2016 tu, saya punya tim dalam 10 orang macam tu tak saya, dalam 12, tak sampai 15 lah. Saya boleh kira dengan jari lah tu, 10, 11, 12, tak sampai 15 macam tu. And then dia tak berkembang tu, 15 tu je lah. Sepanjang saya jadi leader kat agensi yang sebelum ni lah, previous agensi saya. And then saya ada masuk agensi lain pula. Masa tu saya ingat macam berdekatan dengan rumah lah, sebab Kajang jauh sangat, saya tukar. Tapi masa tu pula management dia tak berapa nak systematic sangat. So saya masuk, ini saya punya third agency, which is on 2000, dia klik tak keluar pula dekat slide ni. 2018. Saya start dekat Maxon 2018, tapi bukannya awal, dalam bulan, dalam quarter 4 tak silap saya. Quarter 3 ke quarter 4, macam tu lah. So, masa tu saya start kat Maxon, kan saya cakap saya dalam 12 orang macam tu je kan. So, bila saya kat Maxon, dia macam boleh start expand tau. Expanding. So, macam saya cakap dulu, saya punya income dekat agensi lama, dia macam tak berapa nak berkembang. Saya kena still buat personal sales. Sebab walaupun saya ada team, tapi saya still kena buat personal sales. Kalau macam dalam ni, saya boleh fokus kat team. Dia macam orang selalu cakap, dia kita ada kena the brain, the manager dengan the technician. So kalau you as a leader, you nak buat sales juga, you nak jaga team juga, you macam dah kacau, betul tak? Dia dah macam, yelah, bila you dah fokus team, you dah punya sales dah ke laut sikit lah, faham tak? Tapi which is kat sini, dalam Maxon, dia macam daripada berbelas orang tu, alhamdulillah sekarang dah macam almost berapa nak cakap total ke? Long, semua, team kita. Suara kau tak ada? Suara kau tak dengar Tai Long? Kita dalam, kalau you all nak tahu lah, team kita dah almost dalam 1007 macam tu lah, 1005 plus ke 7. Saya tak berapa ingat the number, sebab numbers dia keep increasing kan. So benda tu macam kenapa saya cakap boleh increase sampai tahap macam tu, sebab kita ada sistem. That's why kita ada sistem tu. And then dia macam kita ada leaders and kita dah start delegate. So tak adalah macam kita kena tengok team tu every week kan. So kita macam boleh bagikan tugas tu lah, faham tak? Tapi apa-apa pun you reporting to your leaders lah kan, macam tu. Tapi kita buat sharing ke apa, buat semua sama-sama. So macam saya cakap tadi, dulu saya susah nak dapat passive income, boleh dapat tapi dia macam tak konsisten. Tapi bila dalam ni saya, alhamdulillah saya konsisten dapat monthly, macam tu. Alright, so bila saya dapat monthly tu, barulah saya macam boleh planning untuk nak kembangkan team macam mana kita nak bagi ada modul, nak bagi sharing dekat team-team kita kan. So baru kita ada start, tersusun sikit lah sistem tu. So daripada situ you all boleh nampak dia punya journey tu, ambil masa yang, bukan masa yang singkat, ambil masa juga. Tapi dalam Maxon ni boleh shortcutkan untuk you semua, daripada yang saya sepanjang saya dulu yang dekat previous agency saya macam ambil masa yang lama kan nak jadi leader kan. Tapi dekat sini you boleh ambil masa dalam 2 tahun je boleh jadi leader dengan big group, betul tak? Nanti you boleh dengar kita punya testimoni lepas ni daripada Mr. Ikhwan saya kan. Dia punya group memang dah expand laju gila, sangat laju. Sangat laju. Saya macam terkejut juga dia punya
dia punya perkembangan tu sangat, orang cakap apa, dalam masa yang singkat. Saya dulu tak ada masa yang singkat, ambil masa gila. Macam tu, ambil dah berapa tahun? 4, 5, 6, 7, 8 lah. Total dah, sekarang dah 8 tahun lah. Suara kau tak dengar, Tailong? So, sepanjang itulah saya punya journey. So, boleh tak saya nak tanya you all kan? You mengharapkan berapa income you bila you masuk sini, berapa yang you harapkan? Yelah, kalau setakat macam you dah dapat dalam 3-4 ribu je kan, dia macam, you punya mind nak 3-4 ribu je kan, dia macam kat sini dia tak berapa sesuai, sebab kat sini dia macam nak kena dapat 5 figure. Macam tu, faham tak? So nak tahu juga, jumpa you tulis berapa yang you nak dalam tu, boleh tak? Nama apa, berapa, tulis RM berapa you nak. Saya nak tahu, dalam komen tulis. Berapa? Tak dengar suara kau, Tailong. Per 50,000. Nice. RM20,000, RM7,000 lah. Ini memang orang cakap apa, reasonable punya untuk dapat monthly tau. 10, 25, 50k monthly tu yes boleh, tapi dia macam ambil masa. Macam tu. Itu dah macam passive income lah bila you dah besar gila. Sebab dekat sini, kenapa saya nak cakap kat sini dia macam apa, boleh expand dengan cepat kan, compare dengan yang lain, sebab kita kat sini dia dapat benefit to all tau. Maksudnya you masuk kan, bukan saya seorang je dapat benefit tu, saya punya team pun dapat benefit tu, faham tak? Macam tu. Kalau dia pun ada kawan-kawan yang nak join, macam itulah. Sebab kalau dekat yang agency yang macam saya cakap tadi tu, yang mana-mana yang tak ada sistem macam kita ni, dia macam benefit tu dekat leader sahaja, faham tak? Leader saja. You masuklah kawan-kawan je, jom kawan-kawan, jom masuk, jom kan. Tapi leader je yang dapat, you tak dapat apa-apa, macam tu lah. So the same thing baik you kalau dekat agency ni, at least you dapat something, sikit pun jadilah kan. Tapi bila dah total kita main volume, yes, seriously the amount agak banyak, macam tu. Kan 10k semua ni. So semua ni reasonable untuk dapat dalam ni. You pun nampak kan figure yang Mr. Taha kira tadi kan. Sebab rata-rata dalam rumah kat KL Selangor lah, kalau saya cakap KL Selangor, dia macam dalam minimum pun dia punya range 300,000 tau. Macam tu. So kalau nak beli orang pun 500, 600 tu macam ada orang mampu lagi untuk beli. Alright, so kalau you dapat jual 500,000 sebulan pun dah dapat dah 5 figure tu. Dalam 500 dalam 9,000, 550 kan. Macam itulah, around there, around 10k almost. So, ada apa-apa pertanyaan tak? Sepanjang, yelah, dah jenis you nak tahu apa yang you nak tahu. Peminatan ni, you nak, takkan setakat income je, kan? Income, yes, perlu tahu pasal income. Dengar suara aku tadi. Dengar, tapi tak berapa kuat. Dah rosak. Ada. Kalau ada apa-apa pertanyaan, you all boleh tanya saya. Sebab kenapa saya benda ni memang nak cakap mudah, tak adalah mudah, ambil masa. Tapi bila once you dapat income yang besar, dia macam turning point betul tau. Faham tak? Macam tu. Percutian ke Switzerland. Itu kalau you dapat, Switzerland kita ada ke dalam Switzerland dia ada percutian-percutian macam last year punya kita dapat pergi tak lupa dah pergi mana, pergi Bali ke pergi Itali macam tu, faham tak? So dia akan, kalau you achieve dia punya goals tu, yes, you akan dapat pergi ke yang you menang tu lah, macam Itali kan, kalau you dapat reward tu you akan dapat pergi lah. Berapa goal tu kita kena tengok balik dalam slide tu, dia ada tulis. Sebab macam untuk tahun ni kan, dia tak keluarkan lagi tau untuk 2022. 2022 tu tak keluar lagi. Macam last year dia kena achieve dalam 100,000 setahun, dapat pergi, saya dah lupa dah dapat pergi mana. Pergi Krabi tak silap saya lah. Kalau macam 200,000 dapat pergi Itali. Macam itulah lebih kurang. Yang pasal yuran semua nanti akan di-explain oleh Mr. Taha kejap lagi lah. Untuk part time okay. Untuk part time ni dia macam ni tau, kerja ni dia macam tak ada masa yang tetap. Okay,
So kalau macam saya tengok tadi 50-50 tadi kan, office hour dengan orang cakap apa, dengan freelance tu okey lah, alhamdulillah dia boleh manage masa dia. Tapi kalau untuk part time ni, dia macam ni tau, dia yang kalau you kerja office hour, nak tak nak you kena buat benda tu in between. Contoh, kalau macam lunch hour tu kan, you masa tu lah you try iklankan. You janganlah buat masa kerja, kalau itu tak berkat namanya kan. Time lunch hour, okay, time break you kena up iklan. Malam you baru drafting iklan-iklan tu, esoknya baru you upkan iklan tu, macam tu. So Sabtu Ahad lah you punya hari untuk buat aktiviti yang tengok rumah. Kenapa saya cakap Sabtu Ahad? Kebanyakannya orang yang tengok rumah ni, yelah macam kita orang kerja kan, kalau kita kerja office hour, Sabtu Ahad je lah you ada free time, betul tak? So that's why Sabtu Ahad pun you terpaksa korbankan je lah. Isnin sampai Jumaat you kerja kan, Sabtu Ahad pun you kena kerja juga, as a penghuni tanah lah. Faham kalau part time lah. And then you jangan risau, sekarang ni alhamdulillah kita dah ada online punya training semua tu kan, so you boleh join online saja, tak perlu datang. Tapi sekali-sekala macam Sabtu Ahad tu kan, nak tak nak you kena jumpa tau seka property agent. Jangan duduk rumah aje, sebab bila you tak jumpa macam ni lah, bila saya tengok video-video turn on apa semua off kan, saya tak tahu siapa muka di sebalik nama-nama ni, faham tak? So bila kita buat online class kan, perasan tak nama-nama tu video dia tak keluar kan. So saya tak boleh nak kenal orang tu macam mana. Di sini saya nampak lah muka macam mana kan seorang-seorang, macam tu. Dengar suara tak Zairi? Stop share sekejap, saya nak tengok muka seorang-seorang ni. Macam ni saya tengok nama-nama di sebalik apa video tak off ni kan, saya tak tahu rupa-rupa korang. So macam mana kita nak berkenalan, sebab dalam property agent ni you nak kena kenal, faham tak? You tak boleh duduk seorang-seorang aje. Alright. Dia kalau duduk seorang-seorang tu nanti lama-lama dia hilang lah. Ada sale, tak ada sale. Dia takkan lama lah dalam industri ni kalau seorang-seorang ni. Okay, so sekejap saya nak baca banyak soalan. Okay, ini untuk kerajaan. Apa soalan ni tadi? Untuk kerajaan atau swasta? Tolong, apa maksud dia? Sekejap Area Sarawak ada marketing, sasaran swasta atau kerajaan. Tak sure lah. Apa yang kau explain tadi? Sasaran. Aku telah. Nanti tolong tanya lagi sekali dalam kat bawah. Saya teruskan yang lain. Next. Biasanya kalau nak start berapa tak apa. Okay. Berapa RM untuk marketing Okay, macam saya saya cerita saya punya pengalaman. Masa saya awal-awal jadi rent, saya sebenarnya memang kena cerita saya tak ada duit. Tak ada duit langsung. Saya save duit tu hanya untuk minyak dengan tol saja. Road tax dan insurans pun saya tak bayar. Faham tak? So maksudnya saya nak ceritakan sekarang ni, which is saya memang keluarkan duit minyak dan tol. Marketing saya memang zero. Dulu saya tak ada nak spend untuk FB ads ke, untuk property guru ke, mudah-mudah pun saya tak ada. Dulu walaupun murah RM1 kan. Dulu RM1 je tau satu iklan. Sekarang dia dah up daripada RM1 ke RM3, RM5. Zaman Talha 50 sen je. Serius lah? 2012 50 sen, 2013 dia naik harga jadi RM1. Ya, zaman saya RM1 lah. Zaman Taha sempat lagi 50 sen, saya RM1. Itu pun saya tak ada duit juga masa tu. Faham tak? Bukan kenapa saya cakap RM1, sebab kita tak boleh nak spend RM1 je satu iklan. Dia kena spend tu RM1 tu sebab kita kena keep posting. That's why kena lebih pada RM1. Walaupun you up RM1 kan, tapi you kena keep repost. Maksudnya iklan sama, you repost. Macam tu. So benda tu macam saya memang tak ada duit, saya buat benda-benda yang memang offline, bagi flyers dekat setiap rumah. Memang laptop saya tak ada, saya memang up iklan guna handphone je. Memang jari saya dah nak cramp lah tulis iklan tu dekat handphone. So gambar-gambar pun saya tak dalam handphone juga, sebab yelah storage kecil. So memang saya terpaksa pindahkan kepada Google Drive macam tu. So benda tu memang saya struggle. Tapi macam saya cakap, saya selalu bergaul dengan senior semua kan. And then kerja saya cari isteri rumah je. And then saya selalu bergaul dengan dia orang, and dia orang yang tolong jualkan untuk saya, tolong iklankan untuk saya, faham tak? So macam setelah ada expect tadi, kita akan split commission tu 50-50, faham tak? At least saya dapat something daripada dia tak dapat apa-apa, betul tak? Dan 50-50 which is agak banyak, dah lah dia tolong closekan, betul tak? That's why you kena sentiasa bergaul. So nak cakap memang masa tu Facebook pun
tak macam sekarang ni lah kan. Ada marketplace semua. Dulu tak ada marketplace. Dulu tak ada marketplace kan? Tolong kan? Tak ada. Saya tak ada platform-platform tu. So memang nak kena buat offline. Alright? Okay. So berapa goal? Goal ni saya tak berapa pasti maksudnya, which is bagi saya, saya dapat macam saya punya expenses, saya perlukan 5,000, saya terpaksa cari at least lebih daripada 5,000. Sebab expenses saya 5,000, at least saya kena ada dalam 6 ke 7,000. So saya kena pandai-pandai plan lah macam mana saya nak dapatkan 6-7,000 tu, saya kena jual harga sekian-sekian, macam tu. Alright? Part time boleh, semua boleh, tak ada masalah. Okey, nanti hari ni jangan risau untuk yang berapa modal nak start ataupun berapa permulaan lah, starter Betul. pack macam nak jadi ejen tu, jangan risau, kita akan bagi satu lagi sharing